Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita melihat pada ayat 26 dan 27 surah Al-Ankabut. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid yang ke-7, muka surat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amana lahu Lut وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yaqub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang salih. Dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir yang lain menunjukkan bahawa fa'amana lahu Lut, maknanya di sini merupakan waqaf lazim, berhenti di sini kerana ayat selepas itu merujuk kepada Nabi Ibrahim AS. Walaupun dia sudut kaedahnya biasanya satu fi'il itu ya'ud ilal aqrab, dia merujuk kepada yang paling hampir, tapi dia sudut siyak menunjukkan bahawa yang berhijrah itu merupakan Nabi Ibrahim, seperti yang telah kita pelajari penghijrahan baginda dari satu tempat sampailah terakhir sekali di Palestin yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi Allah firman mengkhabarkan tentang Ibrahim, iaitu Lut telah beriman kepadanya. Dia disebut sebagai anak saudara Ibrahim. Mereka mengatakan bahawa dia merupakan Lut bin Haran bin Azar. Tak ada seorang pun kaumnya yang beriman selain daripada Lut dan juga Sarah yang merupakan isteri Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Nanti saya akan terangkan kepada tuan-tuan bagaimana maksud ayat ini dengan sebuah hadis yang sahih ketika Ibrahim AS berjumpa dengan raja yang zalim yang bertanya tentang Sarah, apakah hubungan dengan baginda Ibrahim AS. Keimanan Lut kepada Nabi Ibrahim ini kalau kita lihat ada diulas oleh Al-Imam Fakhruddin Razi dan tafsir yang terkemuka itu tafsir Kabir, iaitu kalau kita lihat pada ayat ini fa'amana lahu Lut ay ba'da ma ra'a minhu al-mu'jizat al-kubra, selepas dia melihat satu mukjizat yang hebat daripada apa yang berlaku, iaitu baginda dibakar dalam api tapi telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa baqa'uhu ila hadzal waqt mimma yunqis min ad-darajati ala tara anna Abu Bakr lamma qabila dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kana nayyal qalbi qablahu qabla al-kull min ghairi sama'i takallumi al-hasa wala ru'yati shiqaqil qamar. Jadi kalau kita bandingkan keimanan Nabi Lut dalam ayat ini kita fahami secara zahirnya, maka tentu akan timbul persoalan bahawa sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah beriman kepada Rasulullah SAW sebelum lagi beliau mendengar bagaimana batu mengucapkan salam kepada Nabi SAW, dan begitu juga terbelahnya bulan di tangan baginda, dan sebelum lagi Isra' Mi'raj. Abu Bakar ni dipanggil dengan nama As-Siddiq, keimanannya kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah SAW sebelum melihat mukjizat-mukjizat itu berlaku di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ulasan dikemukakan oleh para ulama tafsir. Fanaqul inna Lutan lamma ra'a mu'jizatahu amana bi salatihi wa amma bil wahdaniyah fa amana haythu sami'a husna maqalatihi wa ilaihi asyara biqaulihi fa amana lahu Lut wa ma qala fa amana Lut. Ini satu mukjizat bahasa Arab yang cukup hebat dan mendalam apabila kita memahami struktur ayat yang digunakan oleh Allah di sini, dan ini juga diulas oleh Syekh Dr. Fadil Samarai. Fa amana lahu Lut, bahasa Arab kalau sebut fa amana lahu berbeza daripada fa amana Lut, berbeza disebut bahasa Arab. Fa amana lahu ai fa amana li Ibrahim Lutun, Lut telah beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Berbeza daripada fa'amana Lut, telah beriman Lut, kerana huruf lam itu kalau kita terjemahkan direct. Ini pentingnya saya menggalakkan tuan-tuan baca kita tafsir. Kalau kita baca terjemahan, kita tak perasan maksud yang dikendaki begitu mendalam oleh ayat-ayat Allah yang hebat ini. Jadi mukjizat dari sudut bahasa fa'amana lahu Lut merujuk kepada keimanan Lut ini telah berlaku sebelum melihat mukjizat yang berlaku, iaitu dibakar tapi tidak hangus.
bagus. Bahkan pakaiannya pun tidak terkesan sedikit pun, tidak luak sedikit pun. Yang rosak cuma tali pengikat badan Ibrahim alaihissalam sahaja. Jadi keimanan, kalau kita bandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan seorang sahabat, manusia biasa, dengan keimanan seorang manusia yang disifatkan oleh Allah sebagai seorang nabinya, seorang rasulnya, iaitu Lut, tentulah iman seorang yang bergelar nabi, rasul lebih tinggi daripada manusia biasa. Dan ini juga dapat kita lihat dalam kitab tafsir lain, contohnya tafsir Al-Khazin. Imam Al-Khazin menyatakan dalam ulasannya kepada ayat ini, iaitu mengatakan fa'aman lahu Lut ay saddaqa birisalatihi lama ra'a mu'jizatihi wa huwa awwalu man saddaqa Ibrahim wa amma fi asli tauhid fa innahu kana mu'minan li'anna al-anbiya la yutasawwar fihim al-kufru. Ini kata-kata ulasan dalam tafsir Al-Khazin, iaitu Lut telah pun beriman kepada Ibrahim sebelum itu lagi, seperti kata Imam Fakhruddin Razi tadi, iaitu amana lahu. Ini beza daripada amana Lut. Amana Lutun, telah beriman Lut terus. Tapi kalau fa'amana lahu, di situ ada mengandungi maksud bahawa keilmuan ataupun pengetahuan yang berpandu berteraskan dalam diri Nabi Lut ini, keimanan itu telah pun tertegak dalam dirinya, dan menambah lagi keimanan itu bila melihat peristiwa yang berlaku, mukjizat kubra yang berlaku, iaitu dibakarnya Nabi Ibrahim, baginda diselamatkan oleh Allah SWT dalam peristiwa dibakar itu. Jadi kata Imam Al-Khazin, sebenarnya Nabi Lut telah pun beriman daripada awal lagi, fi asli tauhid fa innahu kana mu'minan li anna al-anbiya la yutasawwar fihim al-kufru, bahawa seseorang nabi tidak dapat digambarkan, tidak boleh terfikir, tidak boleh difikirkan pada mereka ada sedikit pun unsur ataupun perkara yang namanya kufur. Kalau kita dapat lihat dalam kitab-kitab tafsir, dan dinyatakan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Jadi bila kita lihat ayat ini, bagaimana menggabungkan ayat ini dengan hadis yang terdapat dalam As-Sahih, bahawa Ibrahim ketika melalui raja yang zalim dan dia ditanya tentang Sarah, apakah hubungan Sarah dengannya, Ibrahim menjawab, ini merupakan saudara perempuanku. Lalu Ibrahim AS datang kepada Sarah dan berkata kepadanya, aku telah memberitahu kepada raja yang zalim ini, engkau merupakan saudara perempuanku, maka janganlah engkau menafikannya, kerana tidak ada seorang pun yang menghubungi pada hari ini yang beriman selain daripada aku dan dirimu dan anak saudaraku yang bernama Lut itu. Jadi seakan-akan dimaksudkan sini, Wallahu a'lam, bahawa tidak ada suami isteri di muka bumi yang berada dalam keislaman selain daripada aku dan engkau. Sedangkan Lut alaihissalam adalah orang yang beriman kepadanya di antara kaumnya, dan mereka berhijrah ke negara Syam bersamanya. Kemudian Lut diutus pada waktu kehidupan Khalil ke penduduk dan kota Sadum yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi firman Allah di sini, waqala ini muhajirun ila rabbi, berkatalah Ibrahim, sungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang perintahkan Tuhanku. Kembalinya dhamir pada firman Allah waqala itu, dan berkatalah Ibrahim kepada Lut. Itu sebab dari sudut hukum wakaf yang telah kita pelajari, seperti disebut dalam kitab Al-Burhan, bahawa di sini merupakan wakaf lazim, kerana Lut adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim pada masa itu. Jadi kata-kata waqala inni muhajirun ila rabbi ini kata-kata Nabi Ibrahim pada orang yang dekat dengannya, iaitu Lut. Itulah yang dikatakan oleh Ibn Abbas dan juga Ad-Dhahak, dan dialah yang disebutkan dalam firman-Nya fa'amana lahu Lut, maka Lut membenarkan kenabiannya, iaitu di antara kaumnya. Jadi Allah mengkhabarkan tentangnya, dia memilih hijrah dari lingkungan mereka untuk mengharapkan kemenangan agamanya dan supaya mendapat pimpinannya. Untuk itulah dia berkata innahu huwal azizul hakim. Ini keselarasan pemilihan perkataan dalam bahasa Al-Quran. Sungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, iaitu dia memiliki izzah. Izzah ni makna kekuatan. Telah kita pelajari sebenarnya perkataan azza ya'izzu lain daripada azza ya'azzu, lain daripada azza ya'azzu ya'uzu dengan ya'izzu. Tapi semuanya itu merujuk kepada kekuasaan, penguasaan, iaitu penguasaan Allah SWT ke atas rasulnya dan juga kepada manusia keseluruhannya, dan dia maha bijaksana dalam ketapannya, perbuatannya dan hukum-hukum yang telah ditetapkan olehnya. Qatadah mengatakan bahawa mereka berhijrah dari wilayah Kufah, dan setengah kitab tafsir dari Kufah lah itu menuju ke Syam. Dan firman Allah SWT wa wahabna lahu ishaq wa yaqub, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim ini sebagai satu berita gembira di atas kesabarannya, di atas ketabahannya. Telah kita pelajari kisah Nabi Nuh sebelum ini, dan juga kisah tentang orang beriman yang pasti akan diuji oleh Allah SWT daripada awal surat Al-Ankabut lagi, iaitu ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim amat berbaloi sekali dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada baginda alaihi salatu wassalam. Perhatikan tuan-tuan bagaimana disebut dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhruddin Razi. Jadi bila baginda datang bawa seruan tauhid ini, maka baginda telah pun dikenakan azab, diseksa dalam api, dibakar dalam api, berbagai-bagai ujian dikenakan kepada baginda alaihi salatu wassalam Ibrahim Khalil ni. Maka Allah SWT telah memberikan kepadanya kegembiraan daripada hidup seorang diri, mendapat tekanan seperti itu, sekarang beriman padanya Lut dan juga Sarah. Dan saya telah jelaskan bagaimana maksud keimanan itu seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir, bahawa bukanlah melihat pada mukjizat itu baru Lut ini beriman, tidak. Berimannya Lut telah berlaku sebelum itu lagi, seperti yang dikiaskan oleh Imam Fakhruddin Razi itu, bahawa keimanan Abu Bakar telah mendahului melihatnya beliau akan mukjizat yang berlaku di tangan Nabi SAW. Maka tentulah seorang
Nabi seperti Lut. Jika dibandingkan dengan Abu Bakar, jauh lebih keserasiannya kepada tauhid itu berbanding dengan Abu Bakar. Ini kata Imam Fakhr Razi dalam tafsirnya. Jadi nikmat diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim ini di dunia lagi, as-thawab al-ajil yang diberikan oleh Allah SWT kepada baginda, iaitu wa wahabna lahu ishaq wa yaqub. Ini merupakan satu latifah, ini satu benda yang menarik, iaitu satu benda yang tersembunyi, tersirat yang Allah nyatakan itu, anallaha baddala jami'a ahwali Ibrahim fid dunya bi addadiha kama arada al-qauma ta'zibahu bin nar wa kana wahidan faridan fabaddala wahdatahu bil kathra hatta mala'a ad-dunya min dhurriyyatihi. Tengok ketika Ibrahim AS berada seorang diri, mendapat tekanan, dibakar seperti itu, seorang diri, maka Allah telah menukarkan keseorangan diri itu dengan ramainya keturunan Ibrahim AS menuju dunia sampailah ke hari ini. Perhatikan, pada peringkat awal kaum kerabatnya merupakan golongan dhalun mudhillun, mereka merupakan golongan sesat, termasuklah Azar yang telah kita ceritakan sebelum ini. Maka baddalallahu aqaribahu bi aqaribihi muhtadin hadin wa dhurriyyatuhu alladhina ja'alallahu fihim an-nubuwwata wal kitab. Tengok, jadi di dunia lagi Allah telah memberi satu kehebatan, keunggulan untuk baginda, yang mana sebelumnya merupakan keluarga baginda itu golongan yang sesat, menyesatkan. Kini Allah tukarkan keturunannya, semuanya menjadi orang dapat hidayah daripada Allah SWT. Bahkan tambahan pula diberikan kepada mereka ni begitu ramai menjadi Nabi dari kalangan Bani Israel dan juga Bani Ismail. Kemudian la jahalahu, Nabi Ibrahim ini tidak ada pangkat apa-apa pun, la malah, tak ada harta langsung. Ini merupakan wahuma ghayatul ladzati dunyawiyati atahu Allahu ajrahu minal mali wal jahi. Oleh kerana ketabahan baginda menghadapi ujian itu, yang kita perlu ingatkan daripada awal lagi surah Al-Ankabut ini, penekanan tentang aspek ujian yang tampil dalam hidup manusia. Ibrahim AS adalah ketua kepada mereka yang diuji itu, ujian ketiadaan harta, tiada pangkat. Sekarang Allah beri kepadanya fakathura maluhu hatta kan lahu minal mawashi ma alimallahu adadah, sehingga disebutkan dalam hadis-hadis bagaimana pemberian kepada Ibrahim AS ni, nikmat ternakannya, tanamannya, kejayaannya dalam perniagaannya hebat sekali. Hatta qila, kata Al-Imam Fakhruddin Razi dalam tafsirnya, innahu kan lahu 12,000 kalb haris bi atwaqi zahabin. Wallahu alam, ni barangkali kisah Israiliyat, tak ada pun tahqiqnya di bahagian bawah tafsir sebagai satu hadis atau rujukan yang solid. Katanya bahawa Nabi Ibrahim ni punya kekayaan sehingga nak ceritakan kekayaan itu, anjing petugas ataupun anjing apa dipanggil, anjing pengawal menjaga ternakannya sahaja jumlahnya 10,000 ekor, dan rantainya pula daripada emas. Allahu Akbar. Wallahu alam, ini kata-kata disebut dalam tafsir Al-Kabir oleh Al-Imam Fakhruddin Razi. Wa amal ja fasara bihaitsu, bagaimana dinyatakan tentang kedudukan pangkatnya pula, kita dapat lihat qarnus salah alaihi bisalati ala sa'iril anbiya ila yaumil qiyamah, bagaimana sebutan Nabi Ibrahim ini disebut oleh setiap orang yang bersalat dalam selawat mereka. Selawat Ibrahimiyah pun dinamakan dengan nama baginda sampailah ke hari kiamat. Dan baginda pun dipanggil fasara ma'rufan bi syaikhil mursalin ba'da an kana khamilan, dia dipanggil sebagai syekhul mursalin, iaitu ketuanya para mursalin, para rasul. Selepas dalam keadaan Quran menceritakan, dulu kita pernah bincangkan surah Al-Anbiya, bagaimana mereka punya perasaan terhadap Ibrahim dan memandangnya sebagai hina. Sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, ketika mereka melihat patung mereka musnah, dipukul, dirembat habis-habisan sampai pecah, tinggal yang satu saja, maka mereka berkata sama mereka, kami rasa ini dibuat oleh seorang budak pemuda lelaki, namanya kalau tak silap Ibrahim. Nak sebut Ibrahim itu pun rasa macam keji sangat oleh golongan yang melakukan penyembahan berhala pada waktu itu, kaum baginda alaihissalam. Tapi sekarang dengan apa yang Allah nyatakan di sini, wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin, nikmat di dunia yang Allah berikan dengan berbaris-baris yang telah dinyatakan tadi, dan penyebutannya bersama dengan nama Nabi kita dalam selawat Ibrahimiyah itu, dan lagi tentang dikatakan kepada baginda ni sebagai syekhul mursalin, imamnya, ketuanya para mursalin. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat pula dia tergolong di kalangan orang salih. Telah saya huraikan perkara ini dalam kuliah yang lalu berkaitan perkataan salih. Ini merujuk kepada golongan yang mendapat kedudukan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia anugerah yang Allah kurniakan kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian dinyatakan pula tentang pemberian, nanti kau akan beroleh anak bernama Ishak, dan Ishak ni pula ada anak dinamakan sebagai Yaqub. Di sini ada satu perkara menarik untuk diberitahu kepada tuan-tuan. Sebahagian daripada kita tafsir menjelaskan bahawa siapakah ini maksudkan sebagai Zabih. Tuan-tuan tahu tak kisah Zabih? Zabih ni berarti yang hampir-hampir disembelih oleh Ibrahim AS. Kerana ahli kitab dan ada sebahagian daripada kita tafsir di kalangan para ahli tafsir yang tersilap, mereka mengatakan bahawa Az-Zabih, iaitulah yang disembelih oleh Ibrahim itu bukannya Ismail, ia merupakan Ishak.
menjawab perkara ini, ada satu fakta yang menarik yang saya nak kemukakan kepada tuan-tuan daripada Mawsu'ah al-Alama al-Muhaddith al-Mutafannin Sayyidi Syarif Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Menariklah untuk kita lihat hujah yang dikemukakan oleh para ulama seperti beliau menjawab kesalahan itu, bahawa yang disembelih bukannya Ishaq tetapi ia adalah Ismail. Kenapa? Ia berkaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan sekarang. InsyaAllah dan kuliah akan datang saya akan huraikan perkara ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.